Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Inilah kalimat yang saya janjikan. Saya nak fokus kamera pada kalimat ini kan. Kalimat ni tasrif dia habba yuhibbu hibba. Habba yuhibbu hibba. Ya, asal kalimat ni ialah hababa. Hababa. Tapi orang Arab masih dia nak sebut, dia buang satu ba, tapi ba yang satu ni dia letak sabdu. Jadi sebab tu bunyi dia habba. Asal dia hababa. Macam tu maksud dia. So kalau tasrif dia habba yuhibbu hibba. Ni fi'il madhi dia. Dia telah suka, dia telah sayang, dia telah cinta. Boleh belaka pakai kalimat habba yuhibbu ni. Yuhibbu, dia suka. Ni fi'il mudhari' dia. Hibba, ini fi'il amar dia. Sukailah oleh kamu. Jadi sukailah oleh engkau. Jadi habba yuhibbu hibba. Habba yuhibbu hibba. Ya, kalau dia punya tasrif, tuan-tuan ada ni kan? Kita guna fi'il mudhari' lagi ni. Kalau ana apa? Ana uhibbu, nahnu nuhibbu, anta tuhibbu, anti tuhibbina, antum tuhibbuna, huwa yuhibbu, hiya tuhibbu, hum yuhibbuna. Tuan-tuan So hari ni kita akan pakai 3 kalimat isim. Kita ada 3 kalimat isim. Kita pakai kalimat yang pertama kalimat masjid, yang kedua kalimat kitab, yang ketiga ialah kalimat Al-Quran. Tuan-tuan dengar Kalau saya tanya tuan-tuan hal anta, saya pakai anta kat sini. Hal anta, bang, hal anta tuhibbul masjid? Jawapannya na'am. Kena jawab na'am lah. Na'am ustaz, ana uhibbul masjid. Kan saya tanya abang, adakah engkau suka masjid? So jawapan abang apa? Ya ustaz. Ya, saya suka masjid. Aku suka masjid. Kalau kakak saya tanya anti lah Kak, hal anti tuhibbinal masjid? Tuhibbinal masjid? Jawapannya na'am ustaz, ana uhibbul masjid. Tapi kalau saya tanya tentang ganti nama diri ketiga, katalah home, mereka, adakah mereka suka Al-Quran? Hal home, saya tanya abang ke kakak ke tak lagi lah, kak ataupun abang, hal home yuhibbunal Quran? So jawapannya na'am ustaz, hum yuhibbunal Quran. Nampak? Yang berubah hanya kalimat fi'il saja, bergantung tuan-tuan nak kata mereka suka ke, aku suka ke, engkau suka ke, kami suka ke. Jadi dia akan berubah bunyi sebutan untuk fi'il dia tu. Tapi kalimat isim berubah ke tidak? Kalimat isim tidak berubah tuan-tuan. Katalah kita ambil kalimat masjid. Masjid, tuan-tuan katalah bukan tanya dan jawab. Tuan-tuan cuma nak bagi penerangan, masjid itu besar. Al-masjid kabir, sudahlah, kabir kan besar. Al-kitab saghir, kitab itu kecil. Besar kecil tu kan semua adalah kalimat isim kan. Al-masjid kabir, masjid itu besar. Itu satu keterangan saja, bukan orang tanya, bukan orang jawab. Al-kitabu kabir, al-kitabul kabir, kitab itu besar. Al-masjidul kabir ataupun al-kitabu saghir, kitab itu kecil. Tuan-tuan tak nak bubuh baris hujung untuk kitab pun tak apa. Al-kitab ataupun kitab saghir. Al-kitab saghir. Kalau tuan-tuan nak kata al-kitabu saghiru, nanti orang tahulah tuan-tuan ni memang pandai dalam nahwu kan. Tapi dalam perbualan orang tak sebut baris hujung tu. Al-kitab kabir, al-kitab saghir. Al-Quran, Al-Quran karim, Quran itu mulia. Ataupun Al-Quran minallah, Al-Quran itu dari Allah. Faham tak Jadi kalimat isim dia tidak berubah. Yang berubah hanya kalimat fi'il saja tuan-tuan. Kalimat fi'il saja. So hari ni saya nak tanya tuan-tuan 3 soalan. Jadi tuan-tuan jawab berdasarkan pada soalan saya. Tapi saya akan guna kalimat masjid, kitab dan Al-Quran. Ada 3 saja soalan tuan-tuan. Jadi tuan-tuan jawab dengan jawapan yang betul. Okey, yang pertama saya nak guna Saya nak guna anta. Anti saya tak payah gunalah. Tuan-tuan kalau yang saya sebut anta tu, kalau tuan-tuan perempuan seolah-olah macam saya sebut anti lah. Saya tak nak pakai dua sebab ada 3 soalan saja kan. So yang pertama saya nak pakai anta, yang kedua saya nak pakai antum, yang ketiga saya nak pakai hum. Kalau anta ni jawapannya ana lah. Kalau antum jawapannya apa? Adakah kamu suka kitab? Jawapannya ya ustaz, kami suka kitab. Nampak? Kalau kamu saya tanya jawapannya ya ustaz, kami suka kitab. Kalau saya tanya home, ganti nama diri ketiga. Ini tak payahlah ubah. Ya ustaz, mereka suka Al-Quran. Nampak Okey, tuan-tuan jawab soalan saya. Ikut apa yang saya tanya, itulah yang tuan-tuan akan jawab. Okey, katalah saya tanya abang. Kalau kakak, kira anti lah. Kalau abang, kira anta. Okey, abang, hal anta
tuhibbul masjid? Jawab abang Hal anta tuhibbul masjid? Okey, soalan kedua. Okey, tuan-tuan semua. Hal antum tuhibbunal kitab? Tuan-tuan, hal antum tuhibbunal kitab? Tuan-tuan jawab Kalau antum jawapannya apa? Nahnu Okey, hum last sekali Okey, tuan-tuan, hal hum, adakah mereka hal hum yuhibbunal Quran? Dengar soalan last sekali. Tuan-tuan, hal hum yuhibbunal Quran? Tu soalan 3 tuan-tuan jawab tahu. Hal anta tuhibbul masjid? Hal antum tuhibbunal kitab? Hal hum yuhibbunal Quran? Itu 3 soalan, tuan-tuan tolong jawab dan macam biasa hantar ke 010-817-3131. Tuan-tuan guna kalimah baru hari ni, kita guna kalimah habba yuhibbu hibba. Habba yuhibbu hibba. Baik, kita ambil ayat Quran kita hari ni tuan-tuan. Kita akan bahaskan ayat berikutnya. Kita akan bahaskan ayat berikutnya hari ni. Kita akan pakai ayat baru. Mana dia? Okey. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Dia ada dua baris ayat ni. Okey. Ara'aital ladzi yanha. Okay, saya besarkan. Ada 2 kalimat dekat ara'aita tu. Yang pertama yang kedua ra'aita. Yang pertama yang kedua ra'aita. Adakah engkau telah nampak? Kemudian alladzi yanha, orang yang melarang. Adakah engkau nampak seseorang yang melarang ketika seorang hamba sedang bersolat? Ni ada tafsiran dia tuan-tuan. Nanti tuan-tuan boleh tengoklah. Okey, sekarang ni tuan-tuan, kita ada 2 kalimat fi'il kat sini tau yang kita boleh buat latihan. Yang pertama ialah ra'aita. Yang kedua ialah kalimah yanha. Yanha. Nampak? Ini fi'il apa? Ni fi'il mudhari'. Ra'aita ialah fi'il madhi. Okey, ni adakah ra'aita? Ra'aita engkau telah nampak. Ana ra'aitu, nahnu ra'aina, anta ra'aita, anti ra'aiti, antum ra'aitum, huwa ra'a, hiya ra'at, hum ra'au. Macam tu. Itu fi'il madhi dia. Kalau yang ni pula fi'il mudhari' dia kan yanha. Kalau ana anha, nahnu nanha, anta tanha, anti tanhaina, antum tanhauna, huwa yanha. Macam ni. Hiya tanha, hum yanhauna. Macam tu. Tuan-tuan Okey, kita balik pada kita punya perbahasan tentang nahwu Okey, ara'aita, adakah? Ini ialah kalimat haraf, itu haraf tanya haraf istifham. Ra'aita ni fi'il madhi, ganti nama diri dekat dalam ni ialah engkau. Dalam konteks ini engkau ni rujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada tak maf'ulun bih? Maf'ulun bih dia ada. Maf'ulun bih di mana tuan? Adakah engkau nampak siapa? Allazi. Allazi ni maf'ulun bih. Okey, balik dekat yang ra'aita tadi. Inilah kalimat fi'il madhi. Kalau pelajaran kita peringkat ketiga, dia merupakan kalimat fi'il madhi. So fi'il madhi dia mabni. So tak payah bahas soal baris. So tuan-tuan dah cover semualah berkenaan dengan ra'aita ni. Kebanyakannya semua tuan-tuan dah cover. Tahu dia fi'il apa, ganti nama diri, rujuk pada siapa, semua tuan-tuan dah settle Okey, kalimat berikutnya allazi. Allazi maknanya yang ataupun orang yang. Inilah kalimat isim. Dia isim yang ada gelaran dan fungsi. Dia isim mausul kita panggil kan. Isim mewakili. So dia mewakili siapa tuan-tuan? Dia mewakili orang-orang yang menghalang orang daripada semayang. Dia itulah dia menghalang orang daripada orang yang menghalang orang daripada semayang. So dalam pelajaran peringkat ketiga, allazi ini dia merupakan kalimat isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim mausul. So isim mausul dia mabni, tak payah bahas soal baris. Sebenarnya dia ni kan maf'ulun bih, sepatutnya dibaca baris atas kan, mansub Jadi dia mansub cuma dalam kepala kita saja, takdir saja dia ni mansub, tapi tidak boleh dizahirkan. Faham tak tuan Okey, yanha. Yanha dia melarang. Ini ialah kalimat fi'il. Dia ialah fi'il mudhari'. Betul tak? Kalau fi'il mudhari' dia mabni ke mu'rab? Dia mu'rab. Okey. Asal fi'il mudhari' dia bermu'rab marfu'.
Tapi kalau dia diganggu oleh haraf nasab ataupun haraf jazam, barulah dia berubah. Okey, ini fi'il mudhari' yang berada dalam keadaan asal marfu' ke ataupun telah diganggu oleh haraf nasab ataupun haraf jazam? Jawapannya tak ada pun Ustaz. Sebelah ni haraf ni isim Ustaz. Kalau dia ada haraf nasab ke haraf jazam ke, at least haraf ke, bolehlah kita bincang. Ini isim sebelah dia. So tak payah bahas benda ni. Dan dia pun tak ada unsur syarat dan jawab. Jika engkau makan nescaya engkau kenyang, mana ada kan? Okey, yanha ni kalimat fi'il mudhari' Ustaz, dia berada dalam keadaan marfu'. Sebab apa? Sebab dia tidak diganggu oleh geng kereta, tidak diganggu oleh geng motor. Okey, kalau begitu, mana tanda marfu' dia? Tanda marfu' untuk fi'il mudhari' kan ada 3. Jenis yang pertama, Allah akan pakai dhammah di hujung, letak dhammah di hujung. Jenis kedua ialah Allah akan pakai haraf illah di hujung. Betul ke tidak? Jenis ketiga pakai cik nun. Okey, bila Allah akan pakai dhammah di hujung? Masa dalam keadaan biasa. Bukan haraf illah, bukan daripada kelompok fi'il yang 5, maka Allah akan pakai baris depan ataupun dhammah di hujung. Tapi jenis yang kedua pula ialah Allah akan pakai haraf illah di hujung. So kalau haraf illah dia waw, maka waw itulah yang menjadi tanda marfu' dia. Kalau haraf illah tu ya, maka ya itulah yang menjadi tanda marfu' dia. Kalau haraf illahnya alif, maka alif itulah yang menjadi tanda marfu' dia. So kat sini yanha ada alif di hujung. Ni alif di hujung. Kita panggil alif yang kurang, alif yang tak sempurna, ataupun alif maksurah dipanggil. So Allah pakai teknik yang kedua dekat sini nak menunjukkan dia sedang berpangkat marfu', pakai haraf illah di hujung. Okey tuan, faham tuan? So itu tanda marfu' dia. So saya nak dengar tuan-tuan jawab soalan saya tadi. Tolong jawab soalan saya tadi. Saya bagi tuan-tuan 3 soalan. Kalau tuan-tuan lupa, tuan-tuan boleh ulang balik ataupun nanti saya cuba ulang balik kalau saya masih ingat. Anta, antum dan hum kan? Okey. Abang, hal anta tuhibbu al-masjid? Itu soalan pertama tentang masjid. Okay, kemudian saya tanya, hal huwa yuhibbu al-kitab? Tentang kitab. Yang ketiga saya tanya tentang mereka, adakah mereka suka Quran? Okey tuan-tuan. Anta antum. Okey betul tuan-tuan, hal hum yuhibbuna al-Quran? Lagi sekali tuan-tuan, dengar elok jawab soalan saya. Abang, hal anta tuhibbul masjid? Okey, soalan kedua, hal antum, bukan huwa tuan-tuan, saya silap, antum. Hal antum tuhibbunal kitab? Soalan ketiga, hal hum yuhibbunal Quran? Okey, lagi sekali tuan-tuan, lagi sekali. Dia anta, antum dan hum. Kalau tadi saya silap, tuan-tuan jawab yang ujung ni. Anta, antum dan hum. Rasanya betul. Okey bang, hal anta tuhibbunal masjid? Soalan kedua, tuan-tuan semua, hal antum tuhibbunal kitab? Okey, soalan ketiga, okey, abang ke kakak ke, hal hum yuhibbunal Quran? Itu soalan dia tentang masjid, kitab dan Al-Quran. Saya pakai anta, antum dan hum. Apa jawapan dia? Kalau saya tanya anta, tuan-tuan kena jawab ana lah. Kalau saya tanya antum, tuan-tuan jawab nahnu lah. Kalau saya tanya tentang hum, tuan-tuan tak payah tukar. Hum dia still hum macam biasa. So tuan-tuan macam biasa hantar ke 0108173131 ya. InsyaAllah nanti saya dengar video voicemail tuan-tuan. Nanti saya bagi komen ataupun kalau betul saya kata betul lah. Tapi kebanyakan tuan-tuan semua jawab dengan betul ya. Okay, terima kasih atas perhatian. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.